سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat kitab Pati Paridah, muka surat 18, baris yang ketujuh daripada bawah. Baris yang ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ta'alluq qudrah kepada mumkinun yang harus jua, dan tidak ta'alluq ia qudrah kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Dan tidak boleh dikata Tuhan lemah daripada ta'alluq kepada keduanya, kepada yang wajib dan yang mustahil, kerana bukan ta'alluq qudrah perkara yang wajib, bukan ta'alluq qudrah perkara yang mustahil. Lemah tak panggil lemah lah, sebab bukan ta'alluq dia, bukan tagang dia, bukan khijaan qudrah kepada perkara yang wajib dan juga perkara yang mustahil. Dan ta'alluq qudrah kepada mumkinun yang harus juga, mungkin, Arabnya mumkinun, mumkinat. Mumkinun ni benda yang jaiz tu lah, benda yang harus ada, harus tiada tu mumkinun. Jadi di sini ta'alluq qudrah kepada mumkinun yang harus, mumkinun yang harus jua, mumkinun yang harus. Ada tak mumkinun yang wajib ataupun mumkinun yang mustahil? Tidak ada. Sebab mumkinun yang harus jaiz hak tu le je. Mumkinun dengan jaizun hak tu le je. Jadi mumkinun yang harus itu dia panggil apa dah? Sifatun kasyifah. Nak menerang sahaja je yang harus. Bukan kata ada qaid-qaid nak mengeluarkan daripada mumkinun yang wajib, nak mengeluarkan daripada mumkinun yang mustahil. Tidak ada, sebab mumkinun yang harus sama sahaja, mumkinun jaizun sama sahaja. Jadi sebut kata mumkinun yang harus ni dipanggil sifatun kasyifah. Didatangkan yang harus tu, sifat tu yang, mumkinun yang harus, nak menerang je. Bukan kata mumkinun yang harus, bukan mumkinun yang wajib, bukan mumkinun yang mustahil. Tak ada mumkinun yang wajib, tak ada mumkinun yang mustahil. Mungkinun yang harus mana? Jadi datang yang harus nak menerangkan saja. Sebab mumkinun memang yang harus. Yang harus itulah dipanggil mumkinun. Macam dalam kitab ini Hidayatus Salikin, kitab yang kedua tu, perkara maksiat yang dilarang. Oh, memanglah maksiat yang dilarang. Kan ada pula maksiat yang disuruh, ada pula maksiat yang dibenarkan, yang diharuskan. Nak buat boleh, tak mau buat boleh. Ada gitu? Ada tak maksiat yang disuruh buat? Ada tak maksiat yang diharuskan buat? Tak ada. Maksiat memang yang dilarang.
Tiba dikata maksiat yang dilarang. Yang dilarang tu sifatun kasyifah, nak cerita, nak terang je. Kewajipan yang diperintahkan, memanglah kewajipan memang diperintah. Dan yang tu ada tak kewajipan yang dilarang kita buat? Ada tak kewajipan yang diharuskan kita buat? Tak ada, adalah kewajipan yang diperintah lah kita buat. Tapi kenapa datang yang sifatun kasyifah dia panggil? Ada macam sini lah, mungkinun yang harus, mungkinun yang harus, jaiz sama je. Dia mungkinun ni mastawa alaihi wujudu wa adamu, perkara yang bersamaan antara ada dengan tiada. Ada pun boleh terima, tiada pun boleh terima. Mana mungkinun ni? Yang lain daripada yang wajib dan yang lain daripada yang mustahil. Yang wajibnya, mana hak wajib? Yang wajibnya dua, zat Allah dan sifat Allah. Ni sebut yang wajib. Ada ni sebut yang wajib, zat Allah dan sifat Allah. Yang mustahil, yang mustahil ni Tuhan yang kedua, anak Tuhan, isteri Tuhan, tu yang mustahil. Jadi mungkinun ni yang jaiz, yang harus, melainkan hak tadilah, hak wajib yang mustahil je. Dan apa mungkinun ni semua ni mungkinun ni. Ada kita, gerak kita, diam kita, hidup kita, nampak kita, dengar kita, ni apa-apa yang berlaku ni, terdetik di hati mungkinun, berkelip mata mungkinun, bergerak nadi dipanggil mungkinun. Selain daripada yang wajib, zat Allah dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil, Tuhan yang kedua, anak Tuhan, isteri Tuhan, selain tu mungkinun belaka. Tu takluk kudrah, tugas kudrah, khijaan kudrah. Semua yang berlaku tu Allah yang kudrah, yang melakukan, yang mengadakan, yang meniadakan, yang mengerjakan, yang buat. Ni kata keesaan pada perbuatan ni. Hak tak berkait dengan kudrah, zat Allah, sifat Allah tak kait dengan kudrah. Allah ada, kudrah yang buat, tak kait. Hak mustahil tak kait juga. Tak ada Tuhan yang kedua, tak kait dengan kudrah. Bukan kudrah yang mentakdakkan Tuhan yang kedua, tak ada kait. Hak mustahil tak ada kait dengan kudrah. Hak wajib pun tak ada kait dengan kudrah. Hak mustahil pun tak ada kait dengan kudrah. Hak kait dengan kudrahnya mana? Yang harus, mungkinun, yang harus, yang jaiz. Dah apa benda mungkinunnya? Apa benda yang jaiz, yang harusnya? Selain daripada yang wajib, zat dan sifat Allah. Selain daripada yang mustahil, hak Tuhan yang kedua ada contohnya. Dan selainnya, ni tak berlaku di kita ni, mungkin ni berlaku di kita ni. Ada ni, bukan mungkin ni tubuh kita je Tuhan yang mengadakan, Tuhan yang dah mungkin semua perkara. Perkara baik pun dipanggil mungkinun, perkara hak maksiat pun dipanggil mungkinun, perkara besar kecil pun dipanggil mungkinun, perkara yang berlaku di bumi di langit pun dipanggil mungkinun, perkara yang berlaku di bumi di dunia di akhirat dipanggil mungkinun. Semuanya adalah ta'alluq kudrah, khijaan Allah yang bersifat dengan kudrah, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ni nak ni cerita bab ta'alluq kudrah. Tugas apa ta'alluq ni, tagang, tugas, khijaan kudrah. Kudrah sifat yang qadimah, yang ada di zat Allah. Fungsi tugas kudrah mengada, meniada, mungkinun. Apa mungkinun ni? Yang harus ada, yang harus tiada. Apa dia? Selain daripada yang wajib dan yang mustahil. Apa dia? Hak berlaku sekarang ni. Ni mungkinun berlaku. Mari mana berlaku sekarang ni? Kesemuanya mari daripada ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya. Kesemuanya. Sebab nak panggil Tuhan-Tuhan yang bersifat dengan istighna, yang bersifat dengan iftikar, Tuhan yang berhak disembah, Tuhan dia makna sembahan, yang bersifat dengan istighna, iftikar. Apa iftikar? Sekalian berkehendak kepada Allah.
Apabila iftikar dengan makna sekalian berkehendak pada Allah, dengan makna ta'alluq kudrah Allah, umum dia panggil. Umum ta'alluq kudrah Allah. Apa makna umum? Meratai, melengkapi kesemuanya datang daripada kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita semua iftikar kepada Allah. Sifat iftikar itulah sifat Tuhan. Kalaulah ta'alluq kudrah Allah tidak umum, hak ni kudrah yang buat, hak ni bukan kudrah yang buat. Allah bukan ilah, Allah bukan Tuhan, sebab tidak bersifat dengan iftikar. Nak iftikar ni ku semua hak dia belaka, lah iftikar. Kalau sebahagian daripada perkara mungkinun ni yang berlaku bukan datang daripada Allah, yang bersifat dengan kudrah, makhluk yang mengadakan sendiri. Ketika makhluk mengadakan, makhluk iftikar, tak berkehendak dah kepada Allah, tak berkehendaklah pada Allah, sebab makhluk ia bekas sendiri. Jadi bila makhluk tidak berkehendak pada Allah, Allah bukan ilah, bukan Tuhan. Tuhan mestilah istigna iftikar. Kenapa iftikar? Sekalian berkehendak kepada Allah, dengan makna umum ta'alluq kudrah Allah, meratai ta'alluq kudrah Allah, kesemuanya datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini nak kena ilah, nak kena Tuhan yang kita sembah. Umum ta'alluq kudrah Allah ni kepada perkara mungkinun meratai. Hak wajib tak berkait dengan kudrah, hak mustahil tak berkait dengan kudrah, hak mungkinun yang harus ada harus tiada ni, ni kesemuanya duduk di bawah ta'alluq kudrah Allah. Khijaan Allah yang bersifat dengan kudrah, perbuatan Allah yang bersifat kudrah, khijaan Allah yang bersifat kudrah. Ini panggil keesaan pada perbuatan. Hak Tuhan belaka, terdetik di hati pun Tuhan buat, hati memilih pun Tuhan buat, berkelip mata pun Tuhan buat. Kudrah ni, ta'alluq kudrah ni. Bergerak nadi pun Tuhan buat, usaha kita pun datang dari Tuhan buat. Sebab apa ni? Sebab semua itu dia panggil mumkinun, bukan yang wajib, bukan yang mustahil. Kesemuanya duduk di bawah ta'alluq kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni nak faham ni kena ngaji sifat 20. Ngaji kita sifat 20. Ada pula dia kata kita ngaji sifat 20 dah ustaz, tak faham. Tak faham tu dua pihak lah tu. Pihak orang mengajar takut tak pandai nak royak, pihak orang dengar royak molek dah pun dia payah sikit nak turun. Gitu jelah. Tahu? Ke kena letak di pihak orang belajar je. Orang belajar tu benar, orang mengajar tak akan nak hurah dah. Kena-kena orang mengajar tu musim-musim belik orang tak faham. Boleh jadi juga. Allah Ta'ala ilah, sembahan yang berhak disembah. Ilah-ilah ni bersifat dengan istigna iftikar. Terkaya Allah sebagai ilah, sebagai Tuhan yang berhak disembah, terkaya daripada segala-gala. Kemudian iftikar, segala-gala berkehendak kepada Allah. Kenapa segala-gala berkehendak pada Allah? Umum ta'alluq kudrah. Umum makna apa? Meratai kesemua. Ta'alluq dipanggil makna apa? Khijaan, tagang, kudrah sifat Allah. Mana umum ta'alluq kudrah, meratai kesemuanya yang berlaku. Kesemua mana ni? Hak mungkinun yang harus, selain daripada yang wajib, selain mustahil, datang daripada ta'alluq kudrah Allah yang buat belaka. Itu je nak ceritanya. Macam sebut minggu lepas lah, balik kepada rukun iman yang keenam. Tak lari. Apa rukun iman yang keenamnya? Kesemua yang berlaku qada dan qadar Allah. Kesemua yang berlaku datang daripada ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan datang dari perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Kesemua yang mungkinun. Kesemua yang mungkinun ni lah, yang harus ada harus tiada. Mana mungkinun? Selain daripada yang wajib Allah dan sifat Allah, selain daripada yang mustahil, kesemuanya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang wajib
zat Allah, sifat Allah, bukan qada dan qadar Allah. Yang mustahil pun bukan qada dan qadar Allah. Mana mustahil? Sekutu bagi Allah, tak ada. Anak bagi Allah, tak ada. Sekutu Allah tak ada ni iradah yang menentukan, tak ada kaitan. Sekutu bagi Allah ni kudrah yang mentadakkan hak tak ada ni tak berkait. Sebab apa? Sebab kudrah iradah hanya berkait kepada, hanya bertakluk kepada mumkinun. Ni cerita kudrah ni sama dengan iradah. Kudrah iradah sama, hanya bertakluk kepada mumkinun, yang harus ada, yang harus tiada. Mana? Ni semua ni lah mumkinun, datang daripada qada dan qadar Allah. Tu nak cerita ni, nak cerita tak lagi daripada rukun iman yang keenam. Hak dah saya dah sebut ulang-ulang tu. Mati apa? Noktah ataupun mati steng di rukun iman yang keenam. Kalau dak mati steng situ, maka dia kata duk pening gitu lah, duk belik, dia tahu orang ngajar pening dia. Sebab apa? Sebab dia tak mati di rukun iman yang keenam. Kesemua yang berlaku adalah qada dan qadar Allah. Bukan gitu rukun iman yang keenam. Kesemua ke sebahagian? Sebahagian berlaku qada dan qadar Allah. Ke macam mana rukun iman keenam? Kesemua. Kesemua sudahlah. Yelah kesemua, tapi takkan. Tak ada takkan lah. Kesemua tak usah duduk Allah. Ni kata bukan orang ngajar pula belik ni, orang hak bertanya tu belik. Sekarang ni kesemua dak qada dan qadar Allah. Kesemua dah. Kalau kesemua pun takkan benda jahat apa pula kesemua. Kesemua qada dan qadar. Takkan pilihan perbuatan kita pun qada dan qadar. Kesemua. Ni kata kena mandi koloh 7 koloh ni. Mandi ni cari 7 koloh, berkasang air wuduk, kita siram mandi. Kesemua, faham molek kau kesemua. Sebesar zarah tidak terkecuali masuk dalam kesemua ni. Kesemua. Allah kata apa benda lah. Saya sebut sama-sama kan masa saya ngaji dulu. Tak ada dah rukun iman kata kesemua, dah kita kesemua lah kita pegang qada dan qadar Allah. Kesemua hak baik hak jahat qada dan qadar Allah. Kesemua hak besar kecil qada dan qadar Allah. Kesemua ikhtiar usaha pun qada dan qadar Allah. Habis cerita, ada masalah. Apa masalahnya? Walaupun kita wajib isbatkan, letakkan di akidah kita ada pilihan dan perbuatan, kesemua qada dan qadar Allah, termasuk pilihan dan perbuatan kita pun qada dan qadar Allah. Itu saja. Kalau saya ada sebut soalan kitab Minhajul Abidin itu, terdetik di hati pun qada dan qadar, berkelip mata memandang pun qada dan qadar. Terdetik di hati qada dan qadar, pilihan hati qada dan qadar lah. Berkelip mata qada dan qadar, usaha kita qada dan qadar. Tu pening dia kata. Kita wajib berpegang di pilihan dan perubatan, tapi hak Tuhan juga, hak kita dah, hak kita tu qadariyah. Ada ni. Kalulah pilihan dan perubatan hak kita, dan mana ke semua qada dan qadar ni? Kalau pilihan dan perubatan hak kita yang duk berlaku daripada bangun tidur sampai ke tidur malam, apa benda yang berlaku di kita? Daripada bangun tidur sampai tidur malam, pilihan buat, pilihan, lepas tu kita buat, bukan gitu? Daripada bangun tidur sampai ke tidur malam, apa yang berlaku? Kita memilih, kita buat. Kita memilih, kita buat, bukan gitu? Kalau memilih buat ni bukan qada dan qadar, dan mana qada dan qadar? Hak kata kesemua tu mana? Mana? Kesemua qada dan qadar, tapi hak ketentuan Allah, kelahiran dan kematian. Tadi kata kesemua. Ni semua tak ada rukun iman belaka ni, tak ada rukun iman, tak ada lah. Tak ada benda, tak ada rukun iman. Kesemua qada dan qadar Allah.
Kesemua tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Kesemua mana? Kesemua perkara yang mumkinun, perkara yang harus, tidak berkait dengan perkara yang wajib, dan tidak berkait kudrah dengan perkara yang mustahil. Itu saja. Simple, mudah, ada apa-apa pun. Yang kita isbatkan di akidah kita ada pilihan perbuatan kerana ayat letak kita. Kata ayat letak kita, hakikinya Tuhan belaka. Kenapa Allah letak kita? Jangan duk tanya kerjaan Allah Subhanahu wa taala. La yasalu amma yaf'alu wa hum yasalun. Jadi kalau kita dak korek, dak usul, dak tanya panjang-panjang, tak adalah pening kita ni. Tak adalah pening. Yang pening kitanya jangan duk soal tu kerjaan Tuhan. Nak soal juga, cari nyakit lah panggil. Pening. Tak kita cari nyakit. Macam orang ambil kepala atuk ke dinding. Allah peningnya. Dah awak atuk kepala ke dinding, pening lah awak cari nyakit. Yang atuk kepala ke dinding kenapa? Panggil cari nyakit. Yang duk korek, duduk usul lagi. Dah kenapa Tuhan sandar kepada perbuatan kita dari Quran banyak. Walaha hak berlaku di kita tu kesemuanya qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Kenapa? Nyakit dah ni. Ni cari pening ni. Faham, pegang sudah. Yang duk korek-korek. Tu kata kena mati, kena tanam molek tu. Kena mati, kena tanam molek di akidah. Terutama sekali pada anak-anak cucu kita tanam molek rukun iman keenam. Balik dalam keadaan tak ada akidah, lepas tu duduk berpegang akidah sesat bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, baru nak belajar kemudian memang huru-hara. Payah bukannya payah. Sebab apa? Zulmah dengan akidah yang sesat. Daripada umur balik sampai ketua akidah sesat. Wa ibadat lah mudah, mayang puasa lah mudah, pergi Mekah acak kali dah, tapi akidah ni sesat. Allah tak ada benda lah. Sayangnya duit pergi Mekah. No. Sayanglah habis duit pergi Mekah, akidah tak ada. Pergi Mekah setahun tu sekali 2-3 kali setahun pergi Mekah. Mekah. Bulan Ramadan tak je duduk Malaysia. Raya tak je raya di Malaysia. Duduk Mekah bulan puasa, raya pun Mekah. Tapi akidah tak cari. Apa benda lah. Nak umrah bulan Ramadan ni kan mahal kan? Umrah bulan Ramadan ni mahal. Mahal pun nak dapat kelebihan. Kelebihan apa? Akidah sesat. Rukun iman pun tak sesat. Umrah apa? Habis duit dia panggil. Lepas tu akidah ni tanam sebelum masuk mau balik. Mak ayah dia tanam. Kemah molek. Kesemua qada dan qadar Allah. Kesemua takluk kudrah dan iradah. Ni cerita bab takluk. Kesemua apa? Kesemua perkara mumkinun. Kesemua perkara yang harus. Yang wajib, yang mustahil tak berkait dengan kudrah dan tidak berkait dengan iradah. Ada ni. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah Ta'ala amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuhan amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesuatu yang mungkinun, sesuatu yang harus. Ada pun hak ayat Tuhan mengetahui atas tiap-tiap sesuatu. Mengetahui lain. Mengetahui tiap sesuatu ni bukan yang harus saja. Tuhan mengetahui atas tiap sesuatu. Yang wajib Tuhan tahu, yang harus Tuhan tahu, yang mustahil Tuhan tahu. Kita minggu lepas. Tapi Tuhan amat kuasa atas tiap-tiap sesuatu yang harus. Tuhan mengetahui atas tiap sesuatu yang wajib, yang harus, yang mustahil Tuhan tahu belaka. Itu tahu lain, ilmu lain. Ini cerita bab kudrah, sama dengan iradah yang harus sahaja. Tiap-tiap sesuatu yang harus. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ia Allah atas tiap sesuatu amat kuasa atas tiap sesuatu yang harus, yang mungkinun, yang jaiz. Ini takluk kudrah Allah. Kekuasaan Allah adalah kepada mumkinun yang harus jual.
Mengapa jua? Tidak bertakluk kepada yang wajib dan tidak bertakluk kepada yang mustahil. Gitu tu jua. Dan ta'alluq qudrah kepada mumkinun yang harus jua. Ni mumkinun yang berlaku di kita ni semuanya adalah mumkinun. Datang daripada mana? Ta'alluq qudrah. Apa dia ta'alluq? Lepas dah ta'alluq dengan makna khija'an, tugas, tagang, sifat qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hak mumkinun ni. Ada tiada, gerak, diam apa semua ni. Ni mari daripada mana ni? Mari daripada ta'alluq qudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ta'alluq ia sifat qudrah kepada yang wajib dan kepada yang mustahil. Yang wajib zat dan sifat Allah. Zat Allah adakah qudrah yang mengadakan? Tidak. Sifat Allah adakah qudrah yang mengadakan? Tidak. Jadi hak wajib zat dan sifat Allah tidak berkait dengan qudrah. Zat Allah bersifat dengan kekal, baqa. Adakah sifat baqa kekal tu qudrah yang buat? Tidak berkait dengan sifat qudrah akan perkara yang wajib. Yang pertama, qudrah ni fungsi dia, ta'alluq dia mengada meniada. Nak mengada ni perkara yang asal tiada, baru timbul mengada. Zat dan sifat Allah adakah asalnya tiada? Zat Allah qadim, sifat Allah qadim. Jadi kudrat ni mengada, hak asal tak ada. Zat Allah qadim, sifat Allah qadim, ada tidak ada permulaan. Jadi nak kait dengan kudrah mana? Kemudian fungsi kudrah, ta'alluq kudrah ni mengubah. Hak ada kepada tak ada, hak tak ada kepada ada, hak gerak kepada diam, hak diam kepada gerak. Ni tu fungsi sifat kudrah. Jadi kalaulah Allah yang ada sedia kala, kemudian ada ni pula bertakluk kudrah kepada Allah yang ada sedia kala ni, ada kena mengubah kepada tak ada lah. Jadi zat Allah, sifat Allah mustahil berubah. Dah, kalau mustahil berubah, kudrah ni mengubah. Mana ni? Yalah, mengada tak ada pada ada, meniada ada pada tak ada. Ada tak? Menggerakkan daripada diam tukar pada gerak, mendiamkan daripada gerak tukar pada diam, mengenyangkan tukar lapar pada mengenyang, memutuskan tukar daripada hak tak putus pada putus. Itulah fungsi kudrah, mengubah. Zat Allah, sifat Allah mustahil berubah. Jadi nak berkait dengan kudrah macam mana? Jadi kudrah Allah tidak berkait dengan yang wajib, zat dan sifat Allah. Tak payah dia ubah-ubah lah. Allah Ta'ala yang ada, kudrah mengadakan Allah yang ada. Allah Ta'ala yang kekal, kudrah mengkekalkan yang wajib kekal. Oh, tu tafsirul hasil, tak ada guna. Ada guna? Allah ada sedia kala, kudrah mengadakan, hak ada dah. Allah Ta'ala pun bersifat dengan baqa, wajib bersifat baqa. Kudrah membaqakan Allah pula, membaqakan yang hak baqa, mengkekalkan yang hak kekal. Oh, tak ada kerja gitu. Tahsilul hasil lagi, mengada hak ada dah. Itu sia-sia, mustahil. Jadi kudrah Allah tidak berkait dengan perkara yang wajib dan yang mustahil. Hak mustahil pun tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mustahil ni kena ambil faham hak orang lain ni, hak akalan pelik-pelik tu, hak mustahil hidup sibuk. Dia sibuk benda mustahil. Dah Tuhan kuasa segala-gala, kuasa segala-gala yang mungkinun. Tuhan kuasa segala-gala yang harus, kena letak situ pula. Tengah-tengah di sifat 20. Yang mustahil tak kait dengan kuasa Allah Ta'ala. Mana yang mustahil? Anak Allah.
Dan Allah kuasa. Allah boleh tak nak buat anak Allah? Benda mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah. Boleh ke tak berkait dengan takluk kudrah Allah? Tak tanya boleh ke tak boleh. Bukan tugas dia, bukan kerjaan dia, bukan tagang dia. Saya tanya lah. Ini timbul pelik-pelik Allah Ta'ala kuasa segala-galanya. Allah Ta'ala boleh tak nak buat Tuhan satu lagi? Tuhan satu lagi itu mustahil. Yelah mustahil. Tuhan kuasa tak nak buat? Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Allah kuasa segala-galanya. Boleh tak Allah nak mematikan Allah? Ini pertanyaan yang pernah berlaku ni. Kata sakit jiwa orang lain. Tanya soalan. Waktu orang yang kalau duduk dekat kena rasa dahi dia. Demam kalau begitu. Ni penyakit sawang dah ni demam ni lagi saya obat ni ngamuk sini kan dah panas sangat tanya pun macam tak betul dah Tuhan kuasa segala-gala. Tuhan boleh dah nak mati Tuhan sekejap macam bunuh diri lah. Tapi dah Tuhan kuasa tak buat hidup sebelah Tuhan. Allah kata boleh nak soalan gitu biar agak benda sabuh kena soal. Mati Tuhan perkara mustahil. Kudrah kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Dah Tuhan kuasa ke tak? Dan tidak boleh dikatakan Tuhan lemah. Dia bertakluk pada kedua tangan lemah. Tuhan tidak bertakluk pada kain wajib lemah. Dia tak nak kata lemah sebab bukan takluk dia. Tuhan tidak bertakluk kepada perkara yang mustahil. Lemah tak nak kata lemah. Lemah ni takluk kudrah. Tiba-tiba kudrah tak boleh nak buat. Apa panggil lemah? Kalaulah yang wajib, yang mustahil, bukan takluk kudrah, nak bubuh nama lemah, macam mana tak kenalah kata lemah. Itu je lah. Macam hak saya besok misal sokmo tu nah. Bisa nak inapok je. Pisah tajam, mahal pula harga pisah. Boleh tak pisah nak kerak besi? Bukan kerja pisah main besi ni. Besi ni kerja mesin lain pula. Tumpul lah pisah. Aku nak kata tumpul macam bukan kerja dia. Tapi kalau benda tu benda hak memang kerja pisah. Hak memang kerja pisah. Tiba-tiba kita iri dengan pisah. Dak lu. Tu kita kata tupu. Nak tupu gelenyeh. Tahu tupu gelenyeh? Tupu tu memang bahasa buku. Tumpul. Mana? Tumpul. Kita tupu gitu je. Lepas tu gelenyeh? Tupu gelenyeh. Mana apa ni? Tumpul sangat-sangat. Sebab apa kita kata tumpul? Barang ni kerja pisah ni. Tiba-tiba tak jadi apa. Kita kata tumpul. Tapi kalau besi, tu kan kerja pisah. Tu kerja benda lain pula. Lepas tu kata tumpul. Tak kena kata tumpul. Bukan kerja dia. Dah Tuhan lemah kerana tidak bertakluk kudrah dengan yang wajib mustahil. Tak boleh kata lemah sebab bukan takluk dia, bukan kerjaan dia. Sebab ada yang jawab perkara yang mustahil, anak Allah contohnya, Allah kuasa tak nak mengadakan anak Allah? Allah kuasa. Allah tak buat je. Tak ada tu. Tak kata betul jawapan gitu. Allah kuasa. Tetapi Allah tak buat je. Bukan Allah tak kuasa. Dah. Tanya kuasa ke tak kuasa, tak kena soalan. Sebab anak Allah perkara mustahil. Kudrah Allah tidak berkait dengan mustahil. Dan sudah tanyalah kuasa ke tidak, sebab tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrah Allah bertakluk kepada perkara yang mumkinun, yang harus juga, tidak kepada yang wajib dan tidak kepada yang mustahil. Pernah
Iblis laknatullah dia tanya Nabi Idris alaihissalam, Tuhan kuasa tak nak masuk dunia yang besar ni ke dalam telur, ke dalam telur katanya. Tuhan kuasa ke tak? Jawab Nabi Idris alaihissalam, Tuhan kuasa memasukkan dunia ke dalam lubang jarum yang halus serta dia cocok mata iblis, buta sebelah mata iblis. Tuhan kuasa, bukan kata dunia besar ke dalam telur, dalam lubang yang halus pun Tuhan kuasa. Tapi waktu kena tafsirkanlah Tuhan kuasa macam mana, dengan bahawa Tuhan mengkecilkan dunia masuklah lubang jarum yang halus, ataupun Tuhan membesarkan lubang jarum yang halus tu jadi besar, dunia besar boleh masuk dalam. Kena kira tu lah. Sebab kalaulah dunia rupa asal tidak dikecilkan, lubang jarum rupa asal tidak dibesarkan, mustahil. Tuhan kasih tak? Tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis nak tanya buat apa ni? Nak tanya ni, dia tahu dah Tuhan kuasa, dia nak tanya benda mustahil tu. Dia tanya nak menyesatkan, bukan tanya sebenar. Sebab tu Nabi Idris cocok lalu tu, bukan tanya benda sebenar, dia tanya nak menyesatkan. Tuhan kuasa tak nak masuk dunia luar ni, besar ni, dalam rupa asal ke dalam telur yang kecil ni. Macam soalan tadi lah. Tuhan kuasa nak buat Tuhan, Tuhan kuasa nak buat Tuhan yang kedua, Tuhan kuasa nak buat anak, Tuhan kuasa nak buat bini, Tuhan kuasa nak matikan Tuhan sekejap. Soalan macam iblis ni lah juga, soalan nak menyesatkan. Itu perkara mustahil, tidak berkait kuasa Allah. Dan Nabi Idris jawab kata, bukan kata telur, lubang jarum yang halus pun Tuhan kuasa, dengan bahawa Tuhan mengkecilkan dunia ataupun Tuhan membesarkan lubang jarum. Itu je. Jadi harus tu rupa asal perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana perkara mustahil? Dan Quran sebut hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Kan mustahil ni. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang kafir tidak akan dapat masuk syurga sehinggalah hatta yalijal jamalu, hingga masuk unta ke dalam lubang jarum yang halus. Unta yang begitu besar masuk lubang jarum yang halus, mustahil. Begitulah mustahil orang kafir nak masuk syurga. Kalaulah unta masuk dalam lubang jarum yang halus, perkara yang harus, berarti orang kafir pun harus juga masuk syurga. Dah. Yalijal jamalu fi samil khiyat tu, masuk oleh unta ke dalam lubang jarum yang halus, perkara mustahil. Sebab apa? Unta tu besar, lubang jarum tu halus, mustahil. Dah Tuhan kuasa ke tak? Tak berkait dengan kuasa Allah, perkara mustahil. Tapi nak ceritanya, mustahil unta yang besar masuk lubang jarum yang halus, begitulah mustahil orang kafir nak masuk syurga. Gitu. Jadi Quran pun sebut juga benda mustahil. Kata mustahil tu hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Tapi kalau kita faham hak kaedah sifat 20 ni, tak timbul lah. Kalau orang tanya hak perkara mustahil pun, tu tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana kekuasaan Allah bertakluk kepada perkara yang mumkinun, perkara yang harus jua, tidak berkait dengan, tidak bertakluk kepada yang wajib dan tidak bertakluk pada yang mustahil. Jadi lemah Tuhan tak timbul lemah sebab bukan takluk dia. Nak kata kuasa pun tak boleh, nak kata lemah pun tak boleh, sebab bukan takluk kudrah. Habis cerita. Sesat tu cuma hak yang kitanya kena faham molek mumkinun tu, hak takluk kudrah, fungsi kudrah, kerjaan kudrah, tugas kudrah.
Allah Ta'ala yang bersifat kudrah mengada meniada. Apa dia? Akan mumkinun. Apa dia mumkinun? Yang harus ada, yang harus tiada. Apa dia? Selain daripada yang wajib, zat dan sifat Allah, dan selain daripada yang mustahil. Apa dia? Sedang berlaku sekarang. Ini semua mumkinun lagi. Tu nak mati situ. Ni kadang-kadang duk main ta'alluq tak faham. Kita yang cerita ta'alluq ni, nak cerita ta'alluq kudrah. Apa nak ta'alluq kudrah? Mari dia Tuhan belaka. Hijaan kudrah Allah belaka ni. Perbuatan Allah yang bersifat kudrah belaka ni. Belaka mana ni? Hak mumkinun. Mana mumkinun? Ni semua ni mumkinun lah. Semua berlaku ni dipanggil perkara mumkinun. Sebab tu dalam kitab Pati Paridah kita di hadapan hak muka surat ni 21 tu. Baris atas sekali dia iradah pun mungkin juga sama dengan kudrah, dan ta'alluq oleh kudrah pula. Iradah menentukan, kudrah mengadakan. Itu je beza dia. Tapi mungkin belaka. Iradah ta'alluqnya mentaksiskan, menentukan, menetapkan. Kudrah ta'alluq dia taksir, memberi bekah, mengada meniada. Jadi ta'alluq oleh iradah pula akan yang baik dan yang jahat bagi seseorang. Kerana kedua baik jahat tu dikata mungkinun lah belaka tu. Perkara jahat yang berlaku, perkara yang mustahil ke? Dah harus belaka tu kan. Akal boleh terima belaka kan. Ada orang buat baik, ada orang buat jahat. Benda harus pada akal ni, bukan syarak. Perkara jahat ni bukan harus pada syarak, harus pada akal. Mungkinun belaka ni. Jadi hak jahat pun perkara mungkinun. Jadi hak jahat pun duduk di bawah ta'alluq kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hak jahat pun termasuk dalam perkara mungkinun, perkara yang harus pada akal berlaku dan harus pada akal tidak berlaku. Ada ni. Baik jahat akal boleh terima belaka. Dia semayang, orang baik semayanglah, akal boleh terima dia semayang. Dia tu tak semayang, biasa dia orang pesen gitu, akal boleh terima dia tak semayang. Ke mustahil akal? Tak semayang, mustahil akal. Jangan. Ada ni. Sebab apa? Sebab perkara harus pada akal lah. Harus pada akal. Harus pada akal ni kita lah. Kalau Rasul tak semayang, atau khianah, mustahil pada akal berlaku di Rasul. Kalau manusia lain, khianah harus pada akal. Harus mana pun akal boleh terima. Kalau dia amanah, akal boleh terima. Kalau dia khianah, manusia biasa, lemah. Kadang-kadang amanah, kadang-kadang khianah. Tapi kalau Rasul, mustahil. Kalau khianah, mustahil pada akal. Ada ni. Jadi maknanya perkara jahat yang berlaku kepada kita ni adalah perkara mumkinun. Adapun perkara jahat yang berlaku pada Rasul itu perkara yang mustahil. Bukan mungkinun, bukan jaiz. Perkara jahat berlaku di Rasul mustahil. Sebab Rasul wajib pada akal, bersifat dengan amanah, bersifat dengan ismah, terpelihara daripada mengerjakan kejahatan. Itu sifat wajib tu. Khianah, mengerjakan kejahatan, mustahil pada akal, berlaku di Rasul. Adapun kejahatan yang berlaku di kita, mungkinun belaka tu, harus pada akal belaka. Akal boleh terima. Kalau seseorang tu taat, akal boleh terima. Kalau seseorang tu maksiat, akal boleh terima. Ni semua duduk di bawah perkara mungkinun, perkara harus. Duduk di bawah ta'alluq kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun iman yang keenam. Baik jahat daripada qada dan qadar Allah. Baik jahat datang daripada ta'alluq kudrah dan ta'alluq iradah Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya, baik pun dipanggil mungkinun, jahat pun dipanggil mungkinun. Cuma kalau kita duk bicara kitab ni,
Kita kena letak molek lah. Sebab kita bicara ni hak kita sifat 20 nak melengkapkan keenam rukun iman. Nak lengkap tu lah. Ni kita ngaji sifat 20 ni. Ngaji ta'alluq. Yelah, terdahulu dan kita sudah mengatakan ta'alluq ni perkara yang payah. Maka tak wajib fardu ain kepada kita. Hak payah tu, hak pembahagian tu lah di hadapan keluar suluhi, tanjizi, qabdah. Adapun kita mengetahui dan berpegang Allah yang bersifat kudrah mengadakan waktu rukun iman, waktu fardu ain. Kita mengetahui dan berpegang Allah yang bersifat dengan iradah, menentu dan menetapkan waktu rukun iman. Kita mengetahui, kita berpegang dan mengetahui Allah mengetahui segala-gala perkara. Tu rukun iman tu, nak kenal Tuhan. Kita mengetahui dan berpegang Allah melihat segala-gala perkara yang ada. Tu nak kenal Tuhan, tu fardu ain. Tetapi Allah sifat kudrah mengada, Allah sifat ilmu iradat menentu, Allah yang bersifat dengan ilmu mengetahui segala-gala perkara, Allah sifat basar, itu dia panggil ta'alluq. Fungsi sifat, tugas sifat, tagang sifat. Tapi ta'alluq apa tu? Tanjizi, dak uti cari tanjizi, tak apa tu. Tanjizi pula ada qadim, ada hadis, pening lalu dah bunyi bahasa Arab. Kalau bunyi bahasa putih cairlah, tak apa. Bahasa Arab pun payah lalu. Jadi pembahagian pecah mendalami tu kata bukan fardu ain, tetapi mengetahui dan berpegang segala yang berlaku ni qada dan qadar Allah. Tu rukun iman tu. Apa dia qada? Ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Apa dia qadar? Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Tu jalan Imam Asy'ari. Tu saya tak pandai lama gitu. Tak apalah, tak pandai kau. Tapi berpegang dah. Allah sifat kudrah yang mengadakan segala-gala perkara. Tu rukun iman, tu fardu ain tu. Berpegang kepada Allah yang bersifat iradah, menentu, menetap, memutuskan, menyusun segala perkara. Tu rukun iman. Tu fardu ain kita. Tu fardu ain. Mana? Waktu mustahak kitanya. Tapi dah kita mengaji dah kitab Pati Paridah ni, jangan setakat tu. Biar kau tahu lebih sikit. Tahu lebih panjang tu bukan sunat tu, walaupun bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Pahala fardu lah, bukan fardu, bukan sunat. Sebab kadang-kadang kita mengaji pondok okey je, sebab kita mengaji berulang-ulang macam mana satu hari kitab tauhid 2 3 4 kitab satu hari. Kitab waktu gua baca satu hari tu pula tiap-tiap hari dia baca. Satu hari masa belajar tauhid 2 3 kelas. Bukan sekelas, 2 3 kelas. 2 3 kelas tiap-tiap hari pula. Kelas tu tiap 2 3 kelas tiap-tiap hari. Kemudian hak 2 3 kelas tu pula bukan seminggu sekali. Kita ngaji kat kampung ni sekelas aja tauhid. Sekali seminggu pula. Allah dah padang. Apa tu lagi pada bicara ta'alluq ni, kita yang fokus pada ta'alluq saja. Kita fokus pada fardu ain. Mana fardu ainnya? Walaupun kita tak faham hak mata ta'alluq kepada mungkin tak faham, mungkin tidak faham. Manapa kalau kita kata kok hak berlaku semua ni lah ta'alluq kudrah, fungsi kudrah, kerjaan Allah yang bersifat kudrah. Manapa semua yang berlaku ni Tuhan buat. Keesaan pada perbuatan, semua yang berlaku ni Tuhan buat. Semua ni gapo ni? Mungkinun. Mungkin tak anda. Apa tu? Jadi semua yang berlaku ni, semua berlaku ni dipanggil mungkinun. Yang harus jaiz, selain daripada yang wajib zat dan sifat Allah, dan selain daripada yang mustahil. Gimana?
hak kita nak kemah rukun yang kenang hak asah tu, tu kena mati molek. Kena mati molek. Jadi payah kita ni sikit ni. Jadi saya pun jadi payah kok sikit. Sebab selain daripada duduk mikir hak dalam kelas, duduk mikir juga hak ikut live FB. Kalau kita mikir hak dalam kelas kita saja, tak payah banyak hal sangat. Kita orang ngaji lama dah kan. Kekah-kekah tak apa dah. Tapi bila mikir makna kelas ni jadi sangat umum, terbuka. Jadi cara duduk nekang, duduk ulang, duduk amati tu jadi lebih sikit. Lebih sikit. Kalau setakat kuliah kita ni setakat Masjid Bukit Payung je, tak payah nak nekang cak-cak kali sebab kita ni ngaji daripada awal. Hak di rukun iman kenang dahulu tu pun dak cakap nok dah duk ulang hak qada dan qadar. Tapi apabila kelas ni jadi umum, terbuka, orang yang mengikuti live FB ni pula dia bukan ikut daripada awal. Minggu lepas dia ikut kedak tak tahu. Minggu depan dia ikut dah malam kali. Ni susah belaka lah ni. Selain daripada duk tekan ke semua yang berlaku adalah ta'alluq kudrah, Tuhan buat belaka. Kena peringat pula kita ahli sunnah wal jamaah, kita wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Kena peringat pula tu. Takut dia gila lajak je Jabariyah. Saya dengar satu rakaman Tuhan belaka, dia pun pegang Tuhan belaka, tak ada apa satu kita. Tu Jabariyah. Lepas tu orang ngajar tu royak gitu. Ikut kuliah mana? Kuliah pada duk cerita Tuhan belaka lah sekarang ni kan. Kaki masuk bab kita usaha, tertekan bab kita usaha juga. Tapi masalah sekarang, kalau hak ikut live FB rakaman, dia belum tentu lagi mengikuti kuliah. Kebetulan je. Hati dia masalah. Kalau kita duduk sejik ni, kita ada kelas semua, tak ada masalah. Hak tu jadi Masjid Putih, hak saya sebut hak qada sampai ke setahun 4 bulan. Radio. Itulah masanya singkat, 40 minit lebih-lebih je. Radio ni pula bukan orang ikut dengar dia semua. Cuma dia kebetulan maghrib tu duduk atas kereta. Buka kereta, bunyilah radio Terengganu FM. Keluarlah pengajaran qada dan qadar. Dengar sekali tu siap kalau kita cerita sekat-sekat. Kena ulang semua lah. Nak nutup kena ulang pula. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tetap duduk bawah qada dan qadar. Kena ulang semua. Hak baik atau jahat, qada qadar Allah, pegangan. Percakapan, jangan sesekali kita sandak jahat kepada qada Allah. Kena ulang semua tiap hari tu. Sebab takut didengar malam tu sekali tengah bawa kereta. Hak jahat qada Tuhan juga. Siapa di rumah, mak ditanya, wai, mu yang tak garik? Dak mak, mu tak main garik? Qada Allah saya dengar dia Ustaz ni. Tak kenal dia memang dia bawa kereta maghrib tak sembahyang. Kuliah tu kuliah maghrib. Dia buka radio nak dengar lagu dangdut, lagu apa tak tahu lah. Kemudian orang ngajar, hak jahat qada dan qada Allah. Sekali ni kalau orang tegur aku tak sembahyang, ada modal dah lah. Siapa di rumah mak dia tanya, maghrib ke tak? Tak. Kenapa? Qada Allah. Jadi hak dan dia tu kena mati pula. Jangan sesekali sandar kepada qada Allah akan perkara jahat. Sandar kepada Allah haram dosa besar yang mana terkadang kita sandar kejahatan kita kepada qada Allah lebih besar dosa daripada kejahatan kita buat. Hak kita buat jahat dosa besar dah. Kenapa kamu buat jahat tu? Allah yang qada'kan. Dosa besar sandar jahat kita kepada qada Allah lebih besar daripada dosa besar hak diri perbuatan jahat kita buat. Jadi kena mati si takut orang buat jadi macam modal dia pula dah. Sebab apa? Bak radio dia umum. Macam segak kita live FB ni, dia umum. Dalam kadang ulang-ulang bak qada-qada, ialah kadang-kadang belik tak faham. Gitulah. Kalau kita duduk sejik ni tak apa.
Ni hak di kudrah panjang duk cik duk ulang hak bab ukit mak kenal. Terdahulu hak wahdaniyah pada perbuatan panjang dah situ. Hak panjang betul benarnya hak di rukun iman yang ke-6 berapa belah minggu kita. Hak ukit mak kenal. Dia hak live FB ni ada juga dia punya masalah dia. Kebaikan tu kebaikan lah, tapi masalah pun ada juga. Ya, masalah pun ada juga. Sebab apa? Sebab tidak semestinya orang yang mengikuti live FB itu dia sentiasa mengikuti. Dengar tengah-tengah dia pun tak faham, dia kata agama payah, jadi tak pernah belajar. Dengar pula tengah nak faham pun ni. Besar manfaat live FB, tapi besar juga kalau kena gaya. Kalau kena gaya. Dulu-dulu orang minta lah start buat live FB ya. Saya duk mikir tak jadi. Takut jadi keliru gitulah. Mana kena belajar lah, kena mari masjid surau lah. Dia nak belajar warna, dia duduk jauh bukan duduk Terengganu. Dah dia pergi tempat mereka. Dia carilah tempat mereka sendiri. Kita orang Terengganu cari di Terengganu, orang negeri lain cari negeri dia. Mula-mula sebelum nak setuju tu, orang ni cadang ginilah molek, nanti dululah gitu. Memanglah orang cerita kebaikan dia gini, keburukan dia. Lepas tu takkan nak sama pula kita mengaji secara berhadapan, duduk di masjid niat iktikaf pula. Ada air semayang, daripada tunggu rumah tu pahala dah kita je. Orang ngaji live FB ni bukan duduk masjid, dalam rumah. Duduk rumah tu mana tak tahulah, pak tidur ke dapur ke, air semayang ada kedok tak tahu. Kadang-kadang baju pun tak pakai. Ngon ni apa panggil apa? Budak pakai baju panggil apa? Tak pakai baju tu panggil apa? Panggil apa? Ngending apa panggil? Hodak baju tu. Kan ada orang jenis baik baju tu kan. Panggil apa? Cakap Kementerian ada kan. Jadi dia dengar pengajian agama, baju pun tak pakai. Tengok kita dengar baju dengan kopiah, pakai lelaki tu kan. Opang pula dengan tudung pala dengan molek. Ni kalau live FB kemar katung pun tak tahu. Kemar katung. Tak tahu tu mana. Maknanya yelah. Tak sama, tapi orang duduk cadang. Tak apa. Janji orang rakam kena istiqamah. Waktu janji awal. Orang nak rakam boleh, kena istiqamah. Sekali ada, sekali tak payah. Mula-mula berlaku juga sekali dua. Tak mari orang rakam. Tak mari. Saya ingat masa tu nak batal dah dia tak rakam. Sekali tak payah. Ayah. Saya akan. Ada lah dulu pernah berlaku kan. Sekali dua kali gitu je. Orang hak sepatut rakam, dia pergi ke lain, dia tak maklum. Jadi hak sepatut hak kawan dia rakam tak tahu. Sebab itu nak batal dia rakam kalau main Islam begini. Yelah, saya mengajar seorang hak tukang rakam ramai. Berapa orang? 6 orang ke? Capung simpanan lah, 6-7 orang capung simpanan. Hak Wanzu ni KL-nya simpanan ke orang ke? Simpanan kau. Mana ramai kau 6-7 orang. Saya mengajar seorang yang 6-7 orang, dia bagi tugas tak boleh istiqamah, komang lah. Komang lah. Pada ni hak mengajar seorang, hak tukang rakam 6-7 orang tak boleh istiqamah, komang lah. Hari tu sekali kena pula kuliah Jumaat Hari Raya. Huru-hara hak tukang rakam. Demo 5-6 orang, huru-hara apa pakat lah mana seorang. Kita tukang ngajar seorang je. Huru-hara dah kena Hari Raya. Dah Hari Raya pun kita bukan nak ngajar Hari Raya. Kita nak ngajar kuliah Jumaat. Kerana ada Jumaat, ada kuliah. Dah Jumaat jatuh Hari Raya, kuliah lah. Bukan kuliah Hari Raya, kuliah hari Jumaat. Tapi jatuh Hari Raya. Tak ada kaitan dengan Raya. Kita kait dengan Jumaat. Bila nak cuti kuliah Jumaat, apabila cuti sebab Jumaat, kita cutilah kuliah Jumaat.
Bila cuti semalam Jumaat, cutilah kuliah Jumaat. Tu je. Dan bila nak cuti Jumaatnya? Tak ada cuti Jumaat, tak ada dah cuti kuliah Jumaat. Jatuh hari raya. Jatuh hari raya pun. Tukar rakam, gelpo sekali. Dah nak raya. Macam dia je nak raya. Kita nak raya juga. Tapi raya tak raya pun kita, Jumaat tetap kena sembahyang. Apa masalahnya? Kau raya tak Jumaat. Tapi masalah dia bukan masalah Jumaat. Masalah nak balik kampung masing-masing. Itu masalah. Maknanya janji istiqamah okeylah. Jangan buat kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu jangan. Itu je. Tapi nak boleh kesetuju, nak mulakan live FB tu. Duk mikir mana kalau kita kata kok cara umum kok, carilah belajar tempat masing-masing. Hadiri kelas tempat masing-masing. Pergi masjid tempat masing-masing. Niat iktikaf apa semua, nak pergi nak balik tu pahala besar belaka tu. Jadi kalau live FB ni jadi macam santai. Jadi macam kena mujahadah, kena bersungguh. Kita main masjid ni kena mujahadah ni, kena bersungguh. Tak mujahadah tak sungguh, tak boleh mari masjid. Tapi kalau live FB santai, time tak ada ke lapangan, dia ambil rakaman, dia tengok kemudian, kan senang tu kan, santai. Kita dok kena mujahadah sungguh, nak belajar, tu besar pahala. Ni tengok rakaman live FB, ada hal sambung tengok keadaan, mujahadah gitu orang okay? Kuranglah mujahadah. Sebab tu kata kena pergi belajar tempat masing-masing, pergi masjid surah tempat masing-masing, kena mujahadah. Sebab nak dapat ilmu ni kena bitta'allum. Nabi kata al-ilmu bitta'allum. Ta'allum bina takalluf tu kena bersungguh baru dapat ilmu. Kena mujahadah lah. Jadi kita bicara apa tajuk kekal-kekal pun kena mati waktu dia rukun iman, kena letak molek. Bicara ta'alluq pun jangan lupa kita nak pergi kepada pemahaman hak rukun iman yang ke-6. Ni ta'alluq kudrah. Mana pun Allah dia sampai kudrah meniada tiap-tiap perkara yang mungkinun, yang harus. Habis semua perkara. Jangan sebut mungkinun saja, sebut yang harus saja. Apa barang tak tahu. Semua yang berlaku kesemuanya adalah ta'alluq kudrah Allah. Kenapa? Fungsi khijaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Iradah pula nanti ta'alluq pada mungkinun juga. Allah sifat iradah menentu, menetap, memutuskan, menyusun segala-gala perkara mungkinun. Itu pergi pada hak iradah pula menentu. Kudrah mengada meniada. Ta'alluq kepada mungkinun belaka antara kudrah dan iradah. Kudrah 7, ta'alluq. Ini secara tafsil. Ini fardu kifayah. Fardu ainnya satu saja. Tanjizi hadis dengan makna Allah yang bersifat kudrah mengada meniadakan segala-gala perkara mungkinun. Bila sekarang Tuhan mengada, sekarang Tuhan meniada, dipanggil hadis. Tanjizi hadis bagi kudrah. Kalau rukun iman kenang dipanggil qadar atas jalanan Imam Asy'ari, dipanggil qada atas jalanan Imam Maturidi. Wallahu a'lam.